A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram, wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah SWT sekalian, apa khabar semuanya? Ustaz harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang mulia ini pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya-Allah. Jadi atas permintaan pengurusi surau An-Nur Taman Sri Tanjung, Cikgu Nyamidi, maka Ustaz bawakan tazkirah Ramadan pada kali ini berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mungkin di luar sana dah maklum, dah arif, dah tahu tentang perkara-perkara membatalkan puasa. Namun suka Ustaz mengingatkan kembali, menyegarkan kembali, membugarkan kembali perkara-perkara yang membatalkan puasa, supaya dapat kita mengambil iktibar ataupun mengambil pengajaran kemungkinan apa yang kita fahami sebelum ini ada yang terkeliru ataupun tersalah faham, ataupun kalau kita dah faham, kita dah tahu, menguatkan lagi ingatan kita, ataupun memantapkan lagi ilmu yang ada pada kita berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan tazkirah ini, peringatan ini untuk diri Ustaz sendiri, semoga ibadah puasa kita pada tahun ini dapat kita laksanakan dengan baik, insya-Allah. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada 9 perkara yang menyebabkan batalnya puasa seseorang yang sedang berpuasa. Iaitu pertama, Ustaz pegang satu-satu dulu. Pertama, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang berlubang dengan sengaja. Apakah rongga-rongga yang berlubang itu? Apakah rongga-rongga yang berlubang itu? Yang apabila kita masukkan sesuatu menyebabkan puasa kita terbatal. Jadi ada 5. Ada 5 rongga yang berlubang itu yang menyebabkan batal puasa kita bila kita masukkan sesuatu ke dalamnya dengan sengaja. Apa dia rongganya itu? Pertama, iaitu mulut. Mulut kita. Semua orang ada mulut. Kedua ialah hidung kita. Tadi mulut, ini hidung. Yang ketiga, apa dia? Telinga kita. Yang keempat, kubul. Kubul ni maknanya jalan keluar yang depan. Mudah ceritanya, senang nak cakap, senang nak faham, keluar yang kencik lah. Yang itu yang keempat kan, kubul. Yang kelima ialah dubur. Apa dia dubur? Jalan belakang. Keluar sesuatu daripada jalan belakang. Mudah nak cerita, senang nak sebut, senang nak faham, keluar tahi lah. Senang cerita, senang. Jadi kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu. Pertama sekali, rongga yang menyebabkan boleh batal puasa kita, masukkan sesuatu, iaitulah dalam mulut. Jadi mulut ni satu anggota yang utamalah untuk kita memasukkan sesuatu, makanan lah khususnya, ataupun minuman, nak mengenyangkan perut kita. Jadi adakah
bila kita masukkan sesuatu itu, nah, dalam mulut kita, terus batal puasa kita. Adakah begitu yang dimaksudkan? Jadi mari kita dengar dengan jelas. Sesuatu yang kita masuk ke dalam mulut kita, selagi, dengar ni, selagi kita tidak telan dia, formula dia tidak telan, kita tidak telan. Contoh, kita rasa makanan yang kita masak, ni nak buka nanti kan, nak buka nanti kita masak, kari kambing, contoh lah, jadi kita nak rasa masin ke tak masin ni kari kambing ni. Nah, sebab kalau tak masin tak berapa sedap. Kalau pedas saja je tak campur dengan masin tak berapa sedap. Jadi kita pun rasa dengan lidah. Oh, masin dah. Sedap dah. Kemudian kita pun koma. Nah, kita pun buanglah air tersebut. Jadi tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Formula dia pegang, iaitu telan. Masukkan sesuatu dalam mulut, telan, batal puasa. Masuk satu dalam mulut tak telan, duk kita masuk katalah air, sat lagi nak buat air fresh orange, air temikai. Kita pun sedut sikit, biar je lama-lama dalam mulut tu kemar gitu dah. Tak batal puasa. Sebab apa? Sebab tak ditelan. Tapi masukkan air tu tadi, tiba-tiba kita telan. Batal puasa kita. Formula dia dekat situ. Formula dia dekat situ. Maknanya jangan ditelan. Telannya lepas pada tekak ni, tak ada apalah. Batal lah puasa kita. Nanti buka je, lepas je raya-raya pertama tu, kenalah kita ganti puasa. Gitu kan. Berkenaan dengan air liur pula macam mana? Kita telah air liur. Batal ke tak batal puasa kita? Tapi yang tadi tu kalau kita letak yang Ustaz cakap tadi tu, kita letak sesuatu, contoh air sirap bandung ke, fresh orange ke, ataupun kita rasa apa masakan ke, kita letak, kita tak telan tapi kita letak, tapi perbuatan begitu, dia menjadi makruh. Dia jadi makruh, makruh pada puasa kita. Jadi sebenarnya tak perlu pun, tak perlu pun kita nak buat begitu. Kalau rasa tak masin, bila dah lepas buka puasa tu, kita rasa lah tak masin, kita isi lah garam pula. Kalau air kita masa buka tu kita rasa tak manis, lepas tu kita isi lah gula pula, tak ada masalah lah tu sebenarnya. Tapi nak ceritanya, masukkan sesuatu itu dalam mulut belum lagi batal, kecuali bila ditelan. Itu formula dia. Okay, sekarang kita masuk pula pada bab air liur. Batal tak puasa kita kalau kita telan air liur kita? Tekak ni aus lah. Kita pun telan. Lepas telan, lepas telan air liur kita. Batal tak puasa kita? Jadi sebenarnya air liur kita ni, kalau tak ada air liur kena raya pula, ya tak? Kering tekak kita, Allah Ta'ala cabut nikmat air liur ni, masalah sebenarnya. Jadi air liur ni pun sebenarnya nikmat daripada Allah SWT yang wajib kita syukuri. Setiap benda yang Allah Ta'ala jadikan ni pada diri kita ni, sebenarnya ada hikmah dia, ada dia punya guna. Hatta air liur. Jadi sekarang ni dalam bulan Ramadan, kita telan air liur. Macam mana Ustaz? Batal tak puasa saya Ustaz? Jadi menelan air liur ini tidaklah membatalkan puasa.
Tapi ada syarat dia. Nah, ada syarat dia. Jadi dengar boleh. Apa syarat dia? Syarat dia yang pertama ialah air liur tersebut adalah air liur kita sendiri. Bukan air liur orang lain. Macam mana pula Ustaz? Boleh kita minum air liur orang lain? Nah, agak-agaknya macam mana boleh kita minum air liur orang lain? Nah, agak-agak lah. Yalah, kalau kita memang payahlah kita minum air liur orang lain. Tapi nak ceritanya, ini kalau suami isteri. Suami isteri tak? Dalam bulan Ramadan, bercium. Ni contoh. Jangan ini bukannya jangan ke lain lah. Ini contoh ni bab fiqh ni, bab fiqh ni. Dia memang gitu. Jadi suami isteri dia bercium. Cium tak masalah bulan Ramadan. Tak batal puasa cium. Tapi dia bercium mulut ke mulut. Jadi air liur suami pergi ke air liur isteri, air liur isteri pergi ke air liur suami. Jadi dia telat. Batal tak puasa? Batal lah, sebab bukan air liur dia sendiri. Dah bertukar dah. Isteri dah dapat air liur suami, isteri suami dapat air liur isteri. Tu boleh menyebabkan batal puasa lah. Itu yang dikatakan tak batal puasa kalau telan air liur sendiri. Bukan air liur orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, air liur yang kita sendiri ni punya tadi, mesti masih lagi dalam mulut kita. Mesti ada dekat tekak kita. Jangan kita pergi kompos cawan. Tak apa, ni air liur kawan ni. Orang faham lah. Air liur kawan ni minum pun tak ada hal. Tak boleh. Bulan Ramadan buat perangai gitu, batal puasa. Walaupun air liur sendiri, tapi dah di luar daripada mulut. Dah ada dalam cawan. Dah ada dalam gelas dah. Tak boleh. Bila buat begitu, batal puasa. Yang pertama, tadi air liur sendiri. Yang kedua, maknanya masih dalam mulut, air liur tersebut, dekat tekak ni kita ni. Dan yang ketiga, air liur tersebut tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Tak? Contohlah, macam kita nak buka puasa ni kan, kita pun rasa masakan tadi, masakan yang kita nak buat, kata kambing lah tadi contoh kan. Bila dah rasa, kita pun tak koma, kita pun main ludah gitu je. Jadi air liur tu tadi bila dah bercampur dengan perasa kari, perasa garam dan sebagainya tadi, kemudian kita pun pergi telan. Kita tak cuci dulu. Bersih-bersih. Maka dia boleh menyebabkan batal puasa kita. Jadi syarat dia air telur ni, air telur pula. air liur. Air liur. Puasa-puasa ni tersalah pula. Apa ni? Air liur lah. Sedang cerita. Air liur maknanya kita telan air liur tidak membatalkan puasa selagi mana, pertama, air liur itu air liur kita sendiri. Kedua, air liur tersebut dalam mulut kita, bukan dah di luar, bukan dalam cawan. Yang ketiga, air liur tersebut maknanya tidak bercampur dengan perasa-perasa lain. Itu kena jelas kat situ. Kemungkinan ada juga orang tanya tentang kahak. Kahak. Kahak ni biasa duduk kat tekak jugalah, kan tak? Jadi telan kahak. Macam mana Ustaz? Kahak. Kalau air liur tadi okeylah, telan tak membatalkan puasa. Sekarang ni kahak pula. Kahak ni macam mana? Batal ke tak batal puasa? Jadi berkenaan hukum telan kahak ni, begitu juga. Dia tidak membatalkan puasa. Telan kahak tidak membatalkan puasa. Dengan syarat, maknanya kahak yang ada dekat kawasan tekak ni lah. Dekat dengan air liur tu juga, kan?
bukannya maknanya kahak yang datang daripada paru-paru kita ni ataupun datang daripada perut kita ni. Nah, dia apa orang kata naik ke tekak kita, dah sampai dah had, maknanya halqum ni, sebuti gitu kan. Kita pun pergi telan balik. Itu tidak boleh. Itu boleh menyebabkan puasa kita batal. Tapi kalau kahak yang ada dekat tekak kita ni, kita telan kan. Tapi janganlah maknanya kita pergi kompoi pula kan. Dengan harapan maknanya boleh menghilangkan haus kita. Tu tak jadi jugalah kan. Tapi nak cerita, mana kahak yang ada kat tekak kita ni kita telan, mudah faham, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi yang datang daripada paru-paru, datang daripada perut tu, keluar, lalu kat kongkong kita, dah nak keluar pula, ke mulut kita pergi telan pula balik. Itu boleh menyebabkan batal puasa. Okey. Seterusnya mungkin ada di kalangan kita ini yang berpenyakit asma. Allah Ta'ala uji kita ni macam-macam. Antara ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang itu ialah penyakit asma, penyakit lelah. Paru-paru dia tak dapat berfungsi dengan baik. Sebab kita bernafas ni ada kaitan dengan paru-paru. Itu sebab kalau orang paru-paru berair dan sebagainya, dia boleh jadi sesak, nafas lah. Jadi gunakan pula untuk menyelesaikan masalah paru-paru dia tu, gunakan alatan ubat inhaler. Jadi macam mana Ustaz? Dia punya hukum dia. Adakah batal puasa? Orang yang ada penyakit asma ni gunakan inhaler tersebut. Letih juga ya. Maknanya ada penyakit itu, setiap kali puasa je, terpaksa guna, batal letih juga tak? Nak nganti letih juga tu. Jadi hukumnya, bagi mereka yang berpenyakit asma yang menggunakan inhaler ini ada tiga pendapat ulama. Ada tiga pendapat ulama. Yang pertama kata batal. Yang pertama kata batal sebab apa? Sebab dia ubat. Dia walaupun macam wak saja, tapi sebab dia dah melepasi had tekak dan dia sampai ke perut ubat tersebut, maka pendapat yang pertama kata batal. Jadi kalau katalah contoh, puasa hari ketiga contoh, asma tu, seorang yang menyakit asma tu teruk sangat, jadi kalau dia pegang, dia terpaksa guna inhaler tersebut. Jadi kalau pegang pendapat pertama ni maknanya batal, maka dia kena gantilah puasa dia pada selepas 1 Syawal tu. Namun tak terbatas kat situ saja. Pendapat yang pertama batal. Ini antara yang mengatakan batal ini daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang kedua mengatakan tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Ini untuk orang penyakit asma berita gembira. Tidak batal puasa kerana ubat asma tersebut tidak sampai ke dalam perut. Dia hanya sampai ke paru-paru. Sebab dia nak menyelesaikan masalah paru-paru. Jadi kata ulama, sebagai pendapat ulama kata tidak batal. Tidak batal puasa. Ini pendapat daripada Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Itu yang pendapat kedua. Mana tidak batal. Jadi maknanya kalau orang yang berpenyakit asma ni, bolehlah apa maknanya sebagai alternatif. Sebab yalah kalau dah selalu saja asma, letih juga nak menggantinya. Tambahan kalau dah berusia tua, umur dah berumur. Jadi boleh pakai pendapat Yusuf Al-Qaradawi ini, iaitu tidak batal puasa dengan menggunakan ubat asma tersebut, inhaler tersebut, kerana pada pandangan beliau, pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, maknanya ubat inhaler itu
tak sampai ke perut, dia hanya setakat paru-paru saja. Nak menyelesaikan maknanya saraf-saraf yang sempit pada paru-paru itu, supaya dibukakan dan boleh bernapas dengan baik, seperti biasa. Manakala pendapat ulama yang ketiga tidak batal juga, kerana bahawasanya berada dalam keadaan darurat, yakni berpenyakit, dengan syarat penyakit tersebut maknanya kronik lah. Maknanya orang tu memang kronik sungguh. Kalau tak dapat benda itu, maknanya inhaler itu menyebabkan dia boleh mati dan sebagainya. Jadi maknanya bila dalam bulan puasa dia boleh gunakan ubat inhaler tersebut, dalam keadaan maknanya dia tak ragu-ragu lah batal atau tidak puasa dia. Maknanya pegang pendapat, maknanya tak batal, kerana bahawasanya maaf pada syarak. Senang cerita gitu. Jadi setakat ini dulu tazkirah sesi pertama ini. InsyaAllah kita akan bertemu pula pada sesi yang akan datang, sambungan lagi berkenaan dengan perkara-perkara mata puasa, dan masih lagi kita membicarakan nanti tentang rongga-rongga yang berlubang, ataupun rongga-rongga yang terbuka, yang apabila kita memasukkan sesuatu dengan sengaja menyebabkan batal puasa kita. Ini baru perkara yang pertama, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang berlubang dengan sengaja. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang seterusnya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.